selamat sejahtera. Okay. Hari ini cikgu akan jalankan eksperimen 5.1 untuk tingkatan 2. Dalam buku teks ada di muka surat 101. Eksperimen ini untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Seperti yang kita telah pelajari, awak telah pelajari ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang pertama adalah kelembapan udara. Faktor yang kedua ialah suhu persekitaran. Yang ketiga, luas permukaan air yang terdedah. Dan yang keempat ialah pergerakan udara. Jadi cikgu akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama cikgu akan tunjukkan dulu. Faktor yang pertama iaitu kelembapan udara. Untuk kelembapan udara ni kita perlukan radas dan bahan. Cikgu tunjukkan. Kita perlukan radas seperti serkup kaca. Kita perlukan 2 serkup kaca. Kita perlukan radas 2 buah bika. Dan bahan-bahannya kita perlukan, yang pertamanya kalsium, sebut kalsium klorida kontang ataupun kita panggil sebagai silika gel. Kita perlukan air. Kita perlukan juga kertas kobalt klorida kontang. Kita perlukan juga benang. Untuk prosedur yang pertama, kita perlukan 2 kertas klorida kontang. Jadi prosedur yang pertama, kita perlu celupkan kedua-dua kertas klorida kontang ini sepenuhnya. Yang seterusnya kita perlu tapekan kertas yang kita celupkan tadi dengan benang. Kita sediakan 2 seperti ini. Seterusnya kita gantungkan kertas kobalt klorida kontang ini ke dalam serkup kaca. Seterusnya kita letakkan bika yang berisi air ke dalam serkup kaca yang berlabel R. Dan kita letakkan bika yang berisi sebut kalsium klorida kontang ke dalam serkup kaca yang berlabel S. Ini adalah keputusan yang cikgu dapat. Yang berwarna biru ni dia kekal warna biru yang berada di dalam serkup kaca yang ada silika gel tersebut. Yang ni adalah dia warna pink kerana dia yang ini yang berada di dalam serkup kaca R. Daripada keputusan tadi, kita tengok kertas kobalt klorida kontang dalam serkup kaca S ini berwarna biru kerana kelembapan udara di dalam serkup kaca S ini sangat rendah. Kenapa dia kelembapan udara dalam serkup kaca S ini sangat rendah? Kerana disebabkan oleh silika gel di dalam serkup kaca S ini telah menyerap kelembapan udara di dalam serkup kaca S ini. Manakala dalam serkup kaca R ini kertas kobalt klorida kontang itu berwarna pink atau merah jambu kerana kelembapan udara di dalam serkup kaca R ini sangat tinggi. Ini disebabkan oleh adanya air di dalam bika dalam serkup kaca R ini. Jadi kesimpulannya, faktor kelembapan udara ini memang mempengaruhi kadar penyejatan air.
Okey, eksperimen seterusnya untuk faktor yang kedua iaitu suhu persekitaran. Okey, untuk suhu persekitaran ini, bahan-bahan dan radasnya ialah yang pertama kita perlukan jubin. Jubin putih. Yang kedua kita perlukan air. Seterusnya kita perlukan kertas kobalt klorida kontang dan kita perlukan lampu berfilamen. Prosedur yang pertama, kita celupkan dua kertas klorida kontang ini ke dalam air. Dan kita labelkan ia sebagai J dan K. Prosedur yang kedua, setelah kita celupkan kertas kobalt klorida itu ke dalam air, kita letakkan kertas kobalt klorida yang telah dicelupkan itu ke atas jubin putih dan kita labelkan sebagai J dan K. Kemudian prosedur yang seterusnya, kertas kobalt klorida kontang yang dilabelkan K itu kita letakkan di bawah lampu berfilamen dan dinyalakan. Yang kertas kalsium kobalt klorida kontang berlabel J itu kita biarkan di atas meja. Selepas eksperimen tadi, ini adalah keputusan yang cikgu dapat. Yang kertas kobalt klorida kontang yang berlabel J itu ia berwarna merah jambu dan kertas kobalt klorida kontang yang berlabel K menjadi warna biru. Jadi kesimpulannya, faktor suhu persekitaran memainkan peranan penting mempengaruhi kadar penyejatan air. Yang mana kertas kobalt klorida kontang yang diletakkan di bawah cahaya lampu itu akan cepat untuk menyejat berbanding yang diletakkan di permukaan meja. Seterusnya ialah eksperimen untuk menentukan faktor yang ketiga iaitu luas permukaan air yang terdedah. Pertama sekali kita perlukan radas dan juga bahan. Radas kita perlukan kaki report. Kita perlukan 3 helai kertas kuras. Kita perlukan benang dan kita perlukan air. Untuk prosedur yang pertama, kita ambil 3 helai kertas turas ini dan kita celupkan ketiga-tiga kertas turas itu ke dalam air. Sepenuhnya kita akan basahkan kesemuanya dan kita akan labelkan 3 kertas turas itu sebagai P, Q dan R. Prosedur yang seterusnya, kita ambil kertas turas dan kita lipatkan kepada 2 bahagian dan kita akan labelkan sebagai Q. Kertas turas yang seterusnya kita lipatkan kepada 4 bahagian seperti ini dan kita labelkan sebagai R. Kertas turas yang ketiga itu kita biarkan terdedah macam ni dan kita labelkan sebagai P. Prosedur yang seterusnya, kita gantungkan kertas turas seperti ini, P, Q dan R, dan kita biarkan di atas meja dan catatkan masa yang diambil untuk kertas turas tersebut mengering. Untuk kesimpulannya, dalam masa 30 minit, kertas turas
P, okey, akan mengering pada kadar yang paling cepat berbanding dengan kertas turas Q dan kertas turas R. Okey, ini adalah kerana luas permukaan yang terdedah kepada udara pada kertas turas P ini adalah paling besar berbanding dengan kertas turas Q yang separuh, dan paling lambat untuk mengering adalah kertas turas R kerana dia paling kecil kawasan yang terdedah. Okey, eksperimen yang seterusnya kita akan mengkaji faktor yang keempat, iaitu pergerakan udara. Okey, jadi bahan-bahan yang diperlukan, bahan-bahan dan radas yang diperlukan adalah 2 slide kaca, kertas kobalt Florida kontang, Peter Sullivan, air, dan juga kita perlukan penitis. Okey, prosedur yang pertama, kita lekatkan kertas kobalt Florida kontang pada slide dan kita labelkan seperti ini. Okey, prosedur yang seterusnya, kita titiskan air pada kertas kobalt Florida kontang. Okey, prosedur yang seterusnya, kita letakkan slide M yang berlabel M ini di bawah kipas, dan slide N ini jauh daripada kipas, dan kita catatkan pemerhatian selepas 15 minit. Okey, daripada eksperimen tadi, kita dapati keputusannya adalah seperti ini. M akan mengering, kertas kobalt Florida kontang yang berlabel M akan mengering terlebih dahulu berbanding kertas kobalt Florida yang berlabel N. Baik, sebagai kesimpulannya, semakin tinggi pergerakan udara, maka semakin cepat kadar penyejatan air.